apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kehidupan perlu diteruskan. Walau apa pun yang berlaku dalam hidup kita, hidup ini sebenarnya masih banyak ruang untuk kita nikmati. Dunia ini begitu indah. Dunia yang Allah sediakan untuk kita ini sangat indah. Alam semula jadinya, Tuhan yang menghijau, bukit bukau, air sungai, air terjun, air laut. Subhanallah. Allah menyediakan dunia ini begitu indah untuk kita diami, untuk kita terokai, untuk kita nikmati. Subhanallah. Dalam banyak-banyak sebab untuk kita down, banyak sebab untuk kita rasa nak berhenti, banyak sebab untuk kita lari. Tapi kita sebenarnya ada banyak sebab, lebih banyak sebab untuk kita syukuri, untuk kita hargai, untuk kita kenangi, untuk kita terus berdiri. Sebab utama adalah kerana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang selalu meninggalkan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun satu saat. Hanya kita yang selalu meninggalkan Allah. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kita. Hanya kita sahaja yang selalu melupakannya. Jika kita jatuh kerana manusia, kita bangkit dan bangun kembali kerana Allah. Jika kita sakit kerana manusia, kita kembali kuat, sembuhkan diri kerana Allah. Subhanallah, kita lemah semangat dengan ujian-ujian yang datang. Kita cepat down, itu juga fitnah dan juga tipu daya yang melemahkan mental umat Islam, rohani umat Islam, emosi umat Islam, fizikal umat Islam. Sedangkan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Tapi kenapa kita tak boleh jadi terbaik? Mental kita lemah, emosi kita lemah, rohani kita lemah, fizikal kita lemah. Muslimin muslimat, kita mudah untuk menuding jari kepada pihak-pihak lain. Kita mudah menyalahkan orang lain. Kita enggan bertanggungjawab atas diri kita. Kita tidak mahu bertanggungjawab dan mengakui kelemahan diri, kekurangan dan kesilapan diri. Memang lebih mudah untuk menyalahkan orang lain. Memang lebih mudah untuk menuding jari. Sebab kita akan rasa kita bukan teruk. Kita akan rasa kita still baik, still bagus bila kita boleh menuding jari kepada orang lain. Kita tidak mahu bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Bertanggungjawab punca-punca dan sebab-sebab itu diri kita. Subhanallah, apa yang saya cakap ini untuk muhasabah diri tuan-puan sekalian. Tapi bila kita nak bertanggungjawab dengan apa yang kita buat, bertanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang adik-beradik, sebagai seorang sahabat, bertanggungjawab sebagai seorang umat Nabi Muhammad, sebagai seorang hamba Allah. Bila kita nak bertanggungjawab, maka Allah akan bantu kita tuan-puan sekalian. Tapi bila kita nak lari daripada tanggungjawab, dan kita bila sesuatu perkara yang menjelaskan bahawasanya kita ni kurang bertanggungjawab, kita akan mula cari alasan. Kita mula menuding jari pada orang lain. Tapi bila kita nak bertanggungjawab, memang sakit nak mengakui bahawa ia adalah tanggungjawab kita, bahawa ia adalah kesilapan kita, kekurangan kita. Tapi bagi orang yang ingin bertanggungjawab, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Allah akan beri jalan. Allah akan bukakan jalan untuk kita. Allah berikan kita dapat melihat sesuatu yang sebelum ini kita tak lihat. Allah buka mata hati kita. Allah buka mata dan telinga kita. Allah berikan pertolongannya. Jadi jangan lari daripada tanggungjawab. Jangan mudah untuk menuding jari kepada orang lain apabila kita kurang bertanggungjawab. Lalu kesilapan demi kesilapan berlaku. Jadi kita akui kita lemah, kita perlukan pertolongan Allah. Ya Allah, aku banyak tanggungjawab. Sebagai seorang ibu,
Kalau saya bagi contoh macam ni lah. Apabila contoh anak ni bermasalah, anak ni degil, anak ni buat perangai, anak ni sekian-sekian, yang lebih mudah adalah kita salahkan pihak lain. Kita cakap, ini pengakuan kawan, saya dah buat terbaik sebagai ibu. Ini masalah guru. Guru buat apalah zaman sekarang, tak ngajar betul-betul budak-budak. Ini masalah gadget, ini masalah media sosial. Memang bila kita menunding dan menunjukkan kepada arah lain, tuan-puan sekalian, kita akan rasa lega sekejap. Kita akan rasa kita tak teruk sangat. Ya, tuan-puan sekalian, memang benar, faktor-faktor lain memang benar. Kita tak nafikan. Semua itu faktor luar yang kita tak boleh nak kawal. Tapi apabila kita sanggup bertanggungjawab. Tapi bukan sabotaj diri ya. Bukan maksudnya kita ni bebankan diri sampai melampau-lampau ya. Jangan sabotaj diri. Benda yang tak perlu kita tanggung pun kita nak tanggung, tak boleh lah. Kita kena pandailah untuk seimbangkan. Tapi kalau kita, ya Allah, aku buat salah ya Allah dalam mendidik anak-anakku ya Allah. Aku terlalai ya Allah, aku terleka ya Allah. Ya Allah, silap aku ya Allah bila dia berjaya aku janjikan gadget. Akhirnya anak aku yang bijak dulunya sudah mula lalai dan addiction pada gadget. Ya Allah, aku tersilap langkah ya Allah. Maafkan ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah untuk memulihkan keadaan ini. Ya Allah, aku buat kesalahan sebagai isteri terhadap suamiku ya Allah. Aku ikut sangat hawa nafsu, aku merajuk, hawa nafsuku marah, hawa nafsuku begini-begini ya Allah, sampai renggang hubunganku. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, tolong aku ya Allah untuk pulihkan keadaan. Contoh kan, seorang suami, seorang ibu, seorang anak. Jadi sebenarnya paling mudah nak akui kelemahan tu dengan Allah, sebab kita tak perlu rasa malu dengan Allah. Paling mudah nak mengakui kesilapan dan kekurangan itu dengan Allah, sebab Allah tak judge kita. Allah tak tinggalkan kita walaupun kita ini teruk, kita ini banyak aib, kita ini banyak salah. Allah tak hukum kita. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa buka jalan kita kembali, sentiasa rindukan keluhan kita. Allah sentiasa nantikan luahan-luahan kita, pengakuan-pengakuan kita. Allah menantikan pengakuan kita. Akui kita lemah, kita salah, kita kurang, kita menangis, kita minta dengan Allah. Lalu Allah yang maha kuat, yang qawi akan beri kita kekuatan. Allah yang hakim, yang maha bijaksana, Allah berikan kita kebijaksanaan. Allah yang alim, yang maha mengetahui, Allah berikan kita pengetahuan. Allah yang rasyid, yang maha cegah, beri kita kecerdasan. Allah yang nur, yang hadi, yang haq, yang memberi cahaya hidayah kebenaran, Allah akan berikan kepada kita. Allah akan bimbing kita untuk jadi lebih baik. Dan insya-Allah kehidupan kita juga bertambah baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan